Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Kita baru selesai je buat umrah ya. Selesai umrah yang pertama. Dan sekarang ni kita sedang menuju ke Hotel Safwa semula ya. Ni jemaah-jemaah umrah 14 Ogos bas 2. Kita sekarang ni melawan arus lah. Saya kan belah sini saya. Kita nak keluar belah pintu tepi. Sepemerhatian saya, Alhamdulillah, masuk ke medan tawaf untuk melakukan ibadah umrah tak perlu pun permit ya. Alhamdulillah. Tapi kita standby lah juga kan. Tempat jemaah masuk Mekah dulu, SIM card tak beli lagi, apa semua tak beli ya. Dengan muassasah pun tak ada permit apa semua. Tapi kita Alhamdulillah dipermudahkan, masuk aja macam biasa. Jemaah Malaysia masuk aja kan, gitu. Jadi ini perkembangan terkini lah so far. Tiada halangan untuk masuk melakukan ibadah umrah ya. Kalau sekiranya Raudah dengar cerita memang kena permit juga. Nanti tunggu info saya di Madinah Al-Munawwarah kan, sebab saya masuk Mekah dulu ni kan. Alhamdulillah, tak apa ramai orang yang bertawaf di Baitullah, taklah sesak. Nak kata jam pun tidak juga, lancar. Di Safa Marwah pun lancar. Apatah lagi di tingkat 1 ni, tuan-tuan tengok lapang aja, tak ada apa masalah. Jadi nak buat umrah tu banyak kali pun tak ada masalah lah kan, gitu. Namun wheelchair masih lagi tidak dibenarkan turun di medan tawaf. Mesti tolak di bulatan atas kan, medan ni di dalam masjid lah, di bahagian atas. 1 pusingan atas bersamaan dengan 3 kali pusingan bawah. Jadi inilah agak mencabar lah ya. Di kalau tak larat, tuan-tuan boleh upah orang tolak kan, upah orang tolak jadi lebih senang, lebih kuat kan, tanpa ada masalah lah. Gitu. Jadi yang mana mak ayah jadi tak larat ni, upah orang tolak. Yang jemaah boleh bersama dengan mutawif melaksanakan tawaf sa'i bersama-sama ya. Berjatan lampu hijau kita berlari-lari anak lah bagi lelaki dengan doanya Allahumma ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz wa'fu arham ya. Perkhidmatan dorongan yang pekerja Masjidil Haram ni pun ada juga sini. Siapa yang nak minta mereka tolak boleh bayar 75 rial lah satu hala, satu sa'i lah. Habis sa'i saja 7 kali pergi balik. Upahkan kepada yang mereka yang memakai baju kelabu ni 75 rial saja ya. Dia bolehlah upah bagi siapa yang nak upah ya. So kita menuju pulang ke Hotel Safwa. Kita melalui pintu bahagian luar Bukit Safa lah ya. Ini Bukit Safa, Jabal Abi Qubais ya. Alhamdulillah, selesai umrah yang pertama ya. Baik. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan, berhadapan tuan-tuan ini adalah satu bukit yang namanya Jabal Abi Qubais kan. Kalau sebut laju-laju Jabal Abi Qubais. Yang Qubais tu sinilah. Jabal Abi Qubais kan, Jabal Abi Qubais. Di sini sekarang ni dah dibina istana. Ini adalah istana Raja Malik Fahad kan. Apakah peristiwa penting yang berada dalam Jabal Abi Qubais ini? 2 benda. Yang pertama, di sinilah di mana Nabi mengwar-warkan Islam daripada dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada terang-terangan. Nabi naik ke bukit ni. Nabi kata kat Quraisy waktu tu, Nabi jemput orang kat Quraisy, ramai-ramai datang ke rumah Abu Lahab. Di mana rumah Abu Lahab? Di sinilah tempatnya. Ni bawah ni. Rumah Abu Lahab. Abu Lahab dengan Abu Jahal sama ke orang? Lain. Abu Lahab memang pak saudara Nabi. Lahab maksudnya
putih kemerah-merahan. Dia agak shining. Itu masuk lahap. Bermakna Abu Lahab ni paksa dengan Nabi ni, dia muka dia handsome, kemerah-merahan gitulah kan. Gitu. Abu Lahab memang paksa dengan Nabi. Paksa betul. Satu hari Nabi panggil ramai-ramai orang Quraisy datang ke rumah Abu Lahab kat sini untuk buat kenduri. Habis makan sedap-sedap apa semua, Nabi naik kat sini. Hey Quraisy, kata Nabi, kalau sekiranya aku bagi tahu kat korang yang belakang bukit ni ada musuh yang datang menyerang, percaya tak? Percaya. Apa pasal? Salam. Muskilah apa je, bukan ada orang pun. Kan? Tak apa. Kan? Ya. Depan sikit. Kan? Itulah perangai polis sini ya. Tak ada orang, sibuk. Okay, tak apa. Di mana aku tadi? Potong betul lah. Okey. Nabi kata ada musuh kat belakang. Percaya tak? Percaya. Sebab apa? Sebab kau ni Al-Amin, kan? Tak pernah cakap bohong. Maka kata Rasulullah, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Sembahlah Tuhan yang Esa, kan? Dan tinggalkanlah sembahan berhala. Bangun Abu Lahab, kan? Celaka kau wahai Muhammad, kata dia kan. Maka turunlah ayat Quran, tabat yada abi lahabi wa tab, kan? Maka di mana surah tu turun? Di sinilah, kan? Bukit ni. Tempat di mana surah itu turun. Surah kita kalau sebut surah apa baca? Tabat yada. Tahu tak tabat yada tu apa? Tabat tu maksudnya celaka, kan? Kita sebut macam tabat yada. Tak ada apa. Turun kita pula, kan? Yang kedua, ketika mana Nabi Ibrahim membina Kaabah, ada satu tempat yang kurang batunya. Maka Nabi Ibrahim suruh Ismail cari batu untuk letak di sudut yang hari ni Hajar Aswad. Maka Ismail pun keluar. Tiba-tiba datang satu pemuda lelaki jubah putih, naik kuda putih. Dia seluk tangan dalam bukit ni, bawa keluar sebiji batu yang bersinar-sinar cahayanya. Itulah Hajarul Aswad. Sebelum namanya Aswad, sebelum namanya hitam, batu tu batu putih. Kan? Punyalah terang sampaikan jarak di mana kelihatan sinar batu itu dijadikan sepadan tanah haram ketika itu. Punya terang lampu tu. Maka dia ambil batu tu diletakkan di sudut Hajarul Aswad sekarang ni. Maka kata Ibrahim, wahai Ismail, mana kau dapat batu ni? Entah siapa tak ada lelaki, dia ambil batu ni, dia bagi aku. Dia kata suruh bagi kat abah lah, kan? Bagi kat ayah lah. Ismail bila terangkan laki jubah putih, kuda putih, Jibril tu. Wah, kan? Macam member kan, Jibril gitu. Jadi itu peristiwa penting, tempat di mana asalnya adanya Hajarul Aswad di dalam bukit ni lah. Yang keduanya, tempat di mana peristiwa Islam daripada dakwah sembunyi-sembunyi kepada terang-terangan. Okey, baik. Kemudian ketika mana era Raja Fahad pernah digazetkan air Zam-Zam ni hanya untuk raja je, tak boleh untuk orang awam, hanya untuk raja je. Maka diletakkanlah batang paip apa semua untuk kegunaan raja. Tiba-tiba bila dipam, tak naik air tu. Air Zam-Zam kering, tak naik air. Bila lepas itu, bila raja kata ini adalah untuk masyarakat awam ni, air Zam-Zam pulih seperti biasa. Kan? Bermakna ini air Zam-Zam Allah Ta'ala yang kontrol, kan? Itu memang mukjizat betul lah. Memang mukjizat Nabi Ismail betul. Air Zam-Zam sehingga ke hari ni, pasang surutnya air Zam-Zam tu Allah yang kontrol. Nak kata kalau orang minum juta-juta, masa Covid tak ada orang minum sangat pun, tak ada melempah air Zam-Zam, elok je, kan? Kenapa tak keluar banyak air Zam-Zam? Kalau betul-betul je keluar gitu, mau melempah menjadi haram ni, air Zam-Zam keluar je. Tapi tidak, kan? Itulah antara mukjizat yang sampai ke hari ni. Wallahu alam. Tak ada siapa pun yang tahulah. Ya, okey. Baik, jom kita. Ya Allah. Okey, sementara itu tuan-tuan tengok yang ada lampu hijau tu, nampak kan tuan-tuan? Bangunan yang lampu hijau tu, itulah Abraj Jajadriyah, maktab nombor 1 tabung haji. Kan, kalau datang musim haji, mula-mula menteri datang, apa semua datang, itulah dia, kan? Menempatkan habis 3,000 jemaah. Dan ada
merupakan HQ lah kepada tabung haji pada musim haji. Ya, okey baik, jom. Okey tuan-tuan, tengok di hadapan tuan-tuan. Menara Jam Menara Jam ini merupakan bangunan, kalau ikutkan bangunan, dia adalah bangunan yang kedua tertinggi dunia, kan? Dan kalau dia kita katakan sebagai klasifikasikan Menara Jam, dia merupakan Menara Jam yang pertama tertinggi dunia lah, kan? Dari sudut Menara Jam, tak ada lagi Menara Jam yang besar macam ni. Kalau di London sekalipun, Big Ben di London tu, ini 3 kali ganda lebih besar. Akan nak menunjukkan bahawa besarnya Menara Jam yang dibuat oleh Saudi ni, ya. Menempatkan hampir 6,000 jemaah pada satu masa. Ada regular suite, double, triple, quad. Ada presidential suite, ada royal suite, sehinggalah ke tanduk dia tu pun ada bilik. Kan? Yang duduk situ tu raja-raja je lah, kan? Raja-raja je, kan? Jadi kalau waktu hujan, memang kalau kilat, dia memang sambar tanduk tu. Kalau mati di hujung tanduk, kan? Tu lah. Kan? Cerita, kan? Maknanya apa dia? Tak ada. Masjid di Haram dikira masjid je. Safa Marwah tadi pun bukan dikira masjid. Bermakna tuan-tuan yang berada di Safa Marwah tak boleh iktikaf. Dalam masjid boleh iktikaf. Safa Marwah tak boleh iktikaf sebab dia bukan masjid, dia bukit. Makanya wanita yang uzur boleh duduk di Bukit Safa, Bukit Marwah. Tu kelebihan bagi wanita yang uzur. Duduk dalam tu tak apa, kan? Safa Marwah, ya. Jadi tuan-tuan yang mana nak pergi ke Bukit Safa Marwah daripada hotel, ikut laluan ni, ya. Ni laluan kita balik. Bermakna nanti patah balik je lah, kan? Sini tunjuk laluan untuk tuan-tuan akses daripada hotel menuju terus ke Bukit Safa Marwah tanpa melalui dalam. Jadi yang uzur tak boleh masuk masjid. Maka yang uzur lalu belah sini lah, belah luar ni, ya. Belah luar ni. Yang mana tingkap warna kuning tu, kan? Yang kuning tu semua royal suite, ya. Mungkin anak-anak raja, kan? Wallah alam lah, ya. Memang nampak Kaabah direct daripada bawah tu, nampak Kaabah lah. Orang bertawaf, Haram view, Kaabah view, kan? Memang dahsyat lah, ya. Jadi satu malam untuk yang presidential suite sekalipun, satu malam 4,000 rial, kan? Tidur khah berdengkur 4,000 harganya. Kan? Dengkur tu biar kuat sikit. Sebab mahal ni bayar. Kan? Mana mahal betul dengkuran aku ni, 4,000 kot. Allah, kan? 4,000 rial lah. Kalau musim haji, hotel-hotel macam inilah Menara Jam ni memang menjadi rebutan. Walaupun sanggup bayar hampir 150,000 seorang, kan? Untuk pakej haji yang hanya memakan masa 12 hari je, 150,000. Tapi awak gaji sebulan 200,000, 300,000, apa dah hair, kan? Tak ada hair. 150 tak ada hair, kan? Kalau kita tengok, ada tak ramai orang kerja? Ada ramai, kan? Di Malaysia kita pun ramai kerja jadi apa nama CEO bank-bank tu, kan? Gaji sebulan 800,000, 950,000 sebulan. Bayangkan tuan-tuan dapat gaji 800,000 sebulan, apa nak buat? Tak ikut grup Astagfirullah dah, tak ikut. Kan? Duduk dekat Menara Tanduk tu lah. Ya. Ya. Kalau gaji 800,000 sebulan, tuan-tuan jangan lupa jemput saya jadi mutawif peribadi. Private mutawif. Kan? Private mutawif. Amin. Okey, untuk sembahyang yang mana tak nak pakai ihram, laki, perempuan, kan, pakai baju biasa je, jubah. Ni naik sini, ya. Naik Ajiat tadi bawah kita masuk. Ni atas dia. Kan. Corner kiri dah sampai Safwa. Inilah antara kelebihan duduk di hotel Safwa, kan. Habis-habis penat-penat dah sampai dah. Kalau hotel ekonomi
300 meter lagi jalan. Kan? Kalau Ajiat belah kiri 400 meter. Kan, kalau Olayan belah sana. Kan, jalan ke belakang lagi, ya. Jadi ini antara kelebihan lah, ya. Duduk di atas Safwa ada kelebihan, alhamdulillah, ya. Allah bagi rezeki. Mana? Bukan ni, sana. Belah mana ni? Tapak rumah tu jadi jamban. Ni jamban dah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Selesai umrah pertama, kita sedang menuju pulang. Wow. Okay, tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Salam subuh, ya, daripada Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. InsyaAllah kita akan update dari masa ke semasa video-video yang terkini hanya di IC Share YouTube channel umrah anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.